Kemudian cerita tadi tu, yang lelaki kaya tu, tiba-tiba dia mari terlintas bab zakat. Yang selama ni dia berniaga, dia bayar zakat, tak miss tiap tahun bayar zakat. Tetapi perniagaan dia dah makin meningkat, tapi zakat dia tak meningkat. Itu masalah dia. Bangun pagi besok, dia terus kumpulkan akaunten apa, cuba kira 10 tahun mungkin bisnes dia dah makin meningkat. Keluarlah jumlah yang sangat besar, ratus ribu macam tu lah. Dia kena keluarkan zakat. Pagi besok dia pergi ke pusat kutipan zakat, dia pun bazar zakat, menangis-nangis. Sampai pelik lah orang kaunter ni, menangis-nangis bayar zakat. Dia bayar zakat yang tertunggak. Bukan sama ni dia tak bayar, tapi keuntungan bertambah, dia tak tambah nilai zakat. Dia dah selesai bayar zakat. Kemudian lepas tu, lebih kurang dalam beberapa minggu, bukan segera ya, sampai satu ketika dia tak berhenti berdoa untuk anaknya. Anaknya datang, Masya Allah, anaknya datang minta maaf, menangis betul-betul. Akhirnya anaknya berubah 360 darjah, berubah terus. Jaga solat, hafaz Al-Quran, jadi anak yang baik, berubah terus. Rupanya wahai bapa sekalian, wahai ibu sekalian, perhatikan apa yang masuk dalam perut anak, perut isteri kita. Sebab Nabi sebut, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama. Dan tugas kita adalah untuk jaga anak kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita masa lahir sebesar tapak tangan, sekarang dah besar sangat macam kita dah. Setiap daging yang tumbuh itu daripada sumber mana, cuba ingat balik. Takut daripada sumber pendapatan kita yang tak pernah kita keluarkan zakat, maka bercampurlah sumber rizki kita itu daripada sumber yang tidak barakah. Sebab itu Allah isytiharkan, Allah peringat tentang bab bayar zakat ini banyak kali dalam Al-Quran. Dan biasanya digandikan amalan saleh itu, solat itu mesti dengan zakat. Zakat ini maksud dia apa? Az-zakah maksud dia penyucian. Az-zakah juga membawa masuk bertambah. Orang yang keluarkan zakat, hartanya takkan berkurang, hartanya akan bertambah, ditambah oleh Allah, dan hartanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut pasal zakat, di sana ada zakat perniagaan, ada zakat simpanan, KDSP ataupun apa-apa, ada zakat emas. Janganlah pula kita ni beli emas banyak-banyak, pakai banyak-banyak sebab tak nak keluar zakat. Yang tak keluar zakat adalah uruf, kebiasaan. Kalau gelang dalam 2 je, kalau dah sampai 10 gelang, itu dah kena bayar zakat dah tu. Dia duk pakailah sampai berat tangannya. Yang uruf kebiasaan sahaja itu tak bayar zakat. Yang lebih tu kena bayar zakat. Kemudian ada zakat apa lagi? Pertanian, peternakan. Ada beberapa zakat. Pergilah pusat kutipan zakat, wahai para suami, para isteri, ibu ayah sekalian. Kita bimbang ada zakat yang kita tak keluarkan. Sebab apa? Itu kira hutang kita dengan Allah dan hutang kita dengan manusia yang sepatutnya ada hak ke atas harta yang Allah berikan. Dan mungkin itulah jawapannya kenapa rumah tangga kita sentiasa bermasalah, kenapa anak kita sentiasa bermasalah. Rupanya sumber rizki yang kita berikan kepada ahli keluarga kita, sumber yang tidak ada barakah. Kemudian yang kelima iaitu haji. Masya Allah, saya percaya ramai juga di kalangan kita yang dah pergi menunaikan haji. Tetapi bila sebut pasal haji ini, rukun Islam yang kelima ini, tuntutannya adalah sangat berat. Sebab ramai mana orang bermudah-mudah, akhirnya dia meninggal dunia, dia tak menunaikan haji. Jangan ingat mudah kita terlepas dengan cakap bila malaikat tanya kenapa tak tunaikan haji. Lalu kita jawab, saya orang susah, saya tak mampu, macam mana nak pergi haji. Tak boleh, tak semudah itu jawapan kita. Dengan jawab kita tak mampu, memang haji itu bagi yang mampu, tetapi kita akan dihisap dengan teliti. Mungkin malaikat akan tanya, okey Tuan Haji, Tuan Haji, bukan Tuan Haji lah. Baiklah, kamu tak pergi haji kalau kamu kata kamu tak mampu. Kamu merokok tak masa hidup dulu? Kan ditanya tu. Merokok, contohlah bagi orang merokok ya. Kalau merokok RM10 sehari, sebulan berapa? 300, betul tak? Kalau 300 kali setahun 12 jadi berapa? 3,000 lebih, betul tak? Kalau ikutkan, kalau dia tak merokok 3 tahun dah cukup dah 10,000 nak masuk dalam tabung haji tu. Tapi sebab dia merokok, jadi tak cukup nak masuk dalam tabung haji. Yang perempuan pula ditanya, kenapa tak pergi haji waktu hidup? Tak mampu. Betul ke tak mampu? Pergi Langkawi boleh? Betul ke tak mampu? Handbag banyak?
Betul ke tak mampu asyik duk beli tudung je? Betul ke tak mampu? Maksudnya kita akan dicek betul-betul adakah kita benar-benar ada di kedudukan yang tak mampu tu. Kita cuma duk daftar yang 1,200 ke 1,800 tu. Lepas tu dapatlah tahun 60 lebih, tahun 50 lebih, kita kata macam tak sempat je. Padahalnya kita tahu tabung haji ni kalau kita masuk 10,000 kita akan masuk shortlisted, betul tak? Kita akan masuk senarai pendek sebab kita dah cukup dah. Dan orang yang dah cukupkan 10,000 lepas kemudian dia tunggu akhirnya meninggal dunia, insya-Allah dia dah terlepas. Maksudnya dia dah usaha keras dah, dia dah cukupkan dah belanja untuk pergi, tetapi giliran dia tak sampai sehinggalah dia mati. Sebab itu kan saya dengar ada orang kata bila dia pergi haji dia jumpa ramai antaranya anak muda daripada negara India. Bila dia tanya macam mana kamu anak muda ni, ramai orang India anak muda boleh pergi haji dah. Dia kata apabila kami mula kerja, gaji pertama sudah mula simpan untuk pergi haji. Tapi anak muda kita hari ni berbeza. Gaji pertama, tunggu gaji kedua, tunggu payslip yang ketiga, terus keluar kereta baru. Seterusnya keluar beli rumah pula. Seterusnya tukar handphone pula. Seterusnya melancong sana sini pula. Bukannya perkara pertama dalam fikiran dapat kerja, dapat gaji, mesti haji, simpan duit untuk pergi haji dulu, barulah untuk beli perkara lain. Saya bukan cakap pasal orang lain, saya tegur diri saya sendiri juga. Ini masalah masyarakat kita mengambil mudah rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji sekiranya mampu. Okey, baiklah, subhanallah. Ini baru K yang pertama ni kan. Okey, I iaitu isteri ataupun emak. Saya nak habiskanlah ni laju-laju ya. Wahai para wanita sekalian, saya nak ingatkan bagi wanita-wanita yang dah berusia, minta maaf ya. Sebab kadang-kadang bila kita dah berusia, kita diuji melebihkan cucu. Sebab saya dapat aduan ramai daripada atuk-atuk. Sebab dulu saya kerja perunding cara rumah tangga ya. Bila dengan cucu, dia memang penyayang sungguhlah dengan cucu. Dia boleh peluk, dia boleh belai cucu tu. Tetapi atuk pada cucu tu dia kurang sikit. Dia mula buat tak tahu, dia mula melebihkan cucu dan sebagainya. Ada atuk tu kata, ustazah kalau saya nak makan sedap tunggu cucu balik lah. Kalau tak asyik tak masak ya, ulang lauk yang sama je. Ustazah, isteri saya ni kalau cucu balik nampak segar 10 tahun. Tapi kalau dengan saya nampak benar tua dia. Contohlah ya. Kadang-kadang tu disebabkan cucu dan sebagainya membuatkan suami rasa tersisih. Wahai para wanita sekalian, gudang pahala, sumber pahala kita sampailah kita mati selagi mana kita ada suami adalah daripada suami kita. Sebab ramai yang rasa dah cukuplah dia berbakti masa muda. Sebenarnya masa tua itulah satu peluang yang Allah beri kalau masih ada lagi pasangan suami, buat baik dan sebagainya. Kalau kita tengok ibunda kita Khadijah, ketika malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah, apa yang Sayyidatina Khadijah buat? Ketika malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, sebentar nanti Sayyidatina Khadijah akan datang membawa minuman kepadamu, akan membawa hidangan. Maksudnya ibunda kita ni memang gemar bawa air, bawa makanan, mendekati Rasulullah. Bawa hidang, bawa ke Rasulullah. Lalu sampaikanlah kepada Khadijah bahawasanya Allah dan aku, iaitu malaikat Jibril, menyampaikan salam kepada Khadijah. Ini hadis yang sahih. Masya Allah. Istimewanya ibunda kita. Kemudian antara hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu kelihatannya sangat mencintai Khadijah. Rasulullah pun jawab, ya benar, aku sangat mencintai Khadijah kerana dia adalah Rabbatul Bait yang terbaik. Dia adalah pengurus rumah tangga yang terbaik. Maksudnya perkara pertama yang menjadi pujian Rasulullah terhadap Khadijah, Khadijah adalah pengurus rumah tangga yang terbaik. Kalau kita panggil suri rumah, betul tak? Kalau bahasa Inggeris panggil housewife, isteri rumah. Tetapi istilah dalam bahasa Arab Rabbatul Bait, iaitu pengurus rumah tangga. Masya Allah. Sebab itu para wanita, para muslimat sekalian, pekerjaan yang kita lakukan berulang kali di dalam rumah kita itu menyapu hari-hari, lipat kain, jemur kain, kemas rumah. Itulah kita buat hari-hari, subhanallah.
Mudah-mudahan itulah yang menjadi laluan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pekerjaan yang kita buat itu tak ada siapa yang puji ke dapat anugerah. Ada tak anugerah suri rumah terbaik? Tak ada, betul kan? Tak ada siapa yang nak hargai kita. Tetapi kita buat juga. Walaupun boring dah lipat kain, tapi lipat juga. Boring dah jemur kain, jemur juga. Buat hari-hari, Masya Allah, pekerjaan yang rutin sampailah meninggal dunia. Subhanallah, kita buat dengan ikhlas, kita buat dengan tekun, kita buat dengan terbaik. Bila lipat tu susun elok-elok, bila jemur kebas-kebas, lepas tu buat elok-elok. Nyapu betul-betul. Sebab kadang-kadang orang lelaki menyapu macam tak menyapu. Tapi orang perempuan nyapu, dia korek belakang tu, tepi-tepi, dia tunduk apa semua. Jangan sekali-kali kita rasa benda itu adalah remeh. Kita rasa benda itu sia-sia. Jangan sampai terkeluar pada mulut kita, baik saya baca Quran daripada mengemas macam buang masa. Tidak. Apapun kebaikan yang kita buat, walaupun sebesar biji zarah, akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.